Jutawan itu pulang ke rumah, dan apa yang dilihatnya antara anak perempuannya dengan pembantu rumah itu mengubah hidupnya buat selama-lamanya. Anda tidak akan percaya apa yang didengarnya apabila dia membuka pintu. Selepas 3 tahun dalam keheningan mutlak, Dato' Harith Iskandar mempunyai jutaan ringgit di bank, syarikat di 3 benua, dan dunia keuangan di bawah kakinya. Tetapi rumahnya bagaikan makam, sebuah banglo besar di pinggir Kuala Lumpur, dengan lantai marmar, lampu chandelier yang diimpor dari Eropah, dan taman yang kelihatan seperti dari majalah. Namun, setiap malam gema yang paling kuat adalah gema kekosongan. Apa gunanya memiliki segalanya jika orang yang paling Anda sayangi berhenti bercakap? Sejak kematian istrinya, Puan Yasmin, dalam kemalangan yang tidak disangka-sangka itu, sesuatu di rumah itu pecah buat selama-lamanya. Tetapi yang paling menyakitkan bukanlah kesunyiannya, tetapi kesunyian anak perempuannya. Aisyah kecil, baru berusia 3 tahun, berhenti mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak menangis, tidak menjerit, tidak ketawa, hanya memandang seolah-olah suaranya telah pergi bersama ibunya. Dokter terbaik mengatakan ia adalah trauma. Ahli psikologi terkemuka bercakap tentang kesedihan mendalam kanak-kanak. Pengasuh kanak-kanak yang pakar mencuba segalanya. Permainan, terapi, musik, cerita, tiada apa yang berkesan. Aisyah masih terperangkap dalam dunia tanpa bunyi. Dato' Harith, yang menutup kontrak jutaan ringgit dalam satu panggilan, tidak dapat membuat anak perempuannya mengucapkan perkataan ayah. Dan itu menghancurkan hatinya. Masalahnya bukan hanya kesakitan, tetapi juga rasa bersalah. Dia berada dalam mesyuarat pada malam kemalangan itu. Dia selalu tertanya-tanya jika dia keluar lebih awal, adakah sesuatu akan berubah? Soalan itu menghantuinya seperti bayang-bayang. Banglo itu, yang dulunya dipenuhi gelak tawa, kini adalah istana ais. Pekerja berjalan berjinjit. Tiada siapa yang bercakap lebih dari yang diperlukan. Malah angin pun seolah-olah meminta izin untuk masuk. Tetapi apa yang Dato' Harith tidak tahu adalah takdir sudah mula bergerak. Jauh dari banglo itu, di sebuah kampung kecil di pedalaman, di mana jalan-jalan tidak berturap dan impian kelihatan lebih besar daripada rumah, Nurul melipat pakaian sambil membuat kira-kira dalam buku lama. Ayahnya yang sakit memerlukan obat. Adik-beradiknya memerlukan kelengkapan sekolah dan dia memerlukan keajaiban. Apabila dia melihat iklan mencari kaki tangan pembersih untuk sebuah kediaman di bandar, dia tahu ia bukan sekadar pekerjaan, ia adalah satu peluang. Dia tidak tahu bahwa pekerjaan itu akan mengubah hidupnya, mahupun dia akan menjadi satu-satunya yang mampu memecahkan kesunyian yang paling menyakitkan. Kerana kadang-kadang, bukan wang yang menyelamatkan sebuah keluarga, tetapi sebuah melodi. Dan melodi itu akan bermula. Dato' Harith Iskandar boleh menahan mesyuarat tanpa henti, pengkhianatan perniagaan, dan kerugian berjuta-juta, tetapi dia tidak dapat menahan kesunyian anak perempuannya. Setiap pagi dia masuk ke bilik Aisyah dengan harapan yang tidak masuk akal untuk mendengar, walaupun sekecil bisikan, ayah, bunyi, sesuatu. Tetapi yang dia dapati hanyalah pandangan mata Aisyah yang besar dan sedih terpaku pada tingkap. Bolehkah seorang kanak-kanak sekecil itu menanggung kesakitan sebesar itu? Bilik itu masih utuh sejak kemalangan itu. Gaun-gaun yang dibeli oleh Puan Yasmin masih tergantung, tersusun rapi. Patung-patung mainan masih di tempat yang sama. Dato' Harith tidak membenarkan sesiapa mengalihkannya. Seolah-olah menjaga keteraturan adalah cara putus asanya untuk tidak menerima kehilangan itu. Pengasuh kanak-kanak datang dan pergi. Wanita-wanita terlatih dengan ijazah dan pengalaman antarabangsa. Ada yang mencuba disiplin berstruktur, ada yang memilih kaedah moden rangsangan emosi, seorang malah membawa alat musik profesional. Tiada apa yang berkesan. Aisyah hanya tidak bertindak balas. Kaki tangan rumah mula berbisik bahwa banglo itu dihantui oleh kesedihan. Mereka tidak mengatakannya dengan kuat, sudah tentu, tetapi suasananya berat. Udara terasa dingin walaupun pada musim panas. Dato' Harith mula pulang ke rumah semakin lewat. Bukan kerana dia tidak mahu melihat anaknya, tetapi kerana dia tidak dapat menahan rasa tidak berdaya di hadapannya. Lelaki yang menguasai pasaran tidak dapat menguasai kesunyian seorang kanak-kanak berusia 3 tahun. Dan kemudian, pada suatu pagi Isnin, Nurul tiba. Dia tidak membawa ijazah universiti mahupun surat cadangan daripada keluarga berpengaruh, hanya sebuah beg kecil, pakaian seragam yang ringkas, dan sebuah gitar lama yang dibalut dalam sarung usang. Pak Saleh, pembantu rumah, memandangnya dari atas ke bawah dengan keraguan yang jelas. "Kami tidak perlukan pemusik di sini," katanya dengan nada kering. Nurul tersenyum dengan rendah hati. "Saya tidak datang untuk menyanyi, Tuan.
Saya datang untuk bekerja. Apa yang tidak diketahui sesiapa adalah gitar itu bukan hiasan. Ia adalah satu-satunya hadiah yang ditinggalkan ibunya sebelum meninggal dunia. Nurul menyanyi sejak kecil. Dia menyanyi sambil membersihkan, sambil memasak, sambil menangis dalam diam agar adik-beradiknya tidak mendengarnya. Pada hari pertama, Aisyah memerhatikannya dari koridor. Nurul sedang berlutut membersihkan lantai. Bersenandung perlahan sebuah lagu lama yang bercerita tentang bintang dan janji. Ia hanya sekecil bunyi, tetapi sesuatu berubah. Aisyah mendekat beberapa langkah. Dia tidak bercakap, tetapi buat kali pertama dalam beberapa bulan, dia tidak kelihatan kosong. Dan walaupun Nurul tidak menyadarinya pada masa itu, Ais mula retak kerana ada luka yang sains tidak dapat sembuhkan, tetapi hati tahu caranya. Beberapa hari pertama, Nurul menjaga jaraknya. Dia tahu di mana tempatnya. Dia adalah pembantu rumah baru, tidak lebih. Dia tidak melampaui batas, tidak bertanya, tidak memberi pendapat, hanya bekerja dalam diam. Walaupun kesunyiannya tidak dingin seperti di banglo itu, kesunyiannya penuh dengan kehidupan. Aisyah mula mengikutinya seperti bayang-bayang kecil. Dia tidak bercakap, tidak meminta apa-apa, hanya duduk di lantai sambil Nurul membersihkan dan memerhatikannya dengan mata besar yang seolah-olah menanggung beban dunia. Nurul berpura-pura tidak menyadari kehadiran berterusan kanak-kanak itu, tetapi di dalam hatinya, sesuatu menyakitinya. Dia pernah melihat pandangan itu sebelum ini pada adik-beradiknya sendiri apabila ibu mereka meninggal dunia. Campuran rasa takut dan kosong yang tidak dapat dijelaskan. Bagaimana jika kanak-kanak itu tidak kehilangan suara, tetapi keinginan untuk menggunakannya? Pada suatu petang, sementara kaki tangan lain berada di dapur, Nurul selesai membersihkan ruang utama. Banglo itu senyap sunyi. Dia melihat sekeliling dan melihat Aisyah duduk di sofa memeluk patung. "Awak suka musik?" tanya Nurul lembut. Aisyah tidak menjawab, tetapi dia tidak pergi. Nurul ragu-ragu seketika. Dia tahu dia tidak boleh terganggu, tetapi dia juga tahu bahwa hati tidak memahami kontrak pekerjaan. Dia naik ke bilik perkhidmatan kecilnya dan turun dengan gitar lamanya. Dia duduk di lantai, bersilang kaki, dan mula memainkan melodi mudah. Tiada yang rumit, tiada yang dramatik. Sebuah lagu kanak-kanak yang bercerita tentang seekor burung kecil yang takut terbang, sehingga ia menyadari bahwa sayapnya sentiasa ada di sana. Aisyah mengangkat kepalanya. Ia tidak serta-merta, tidak dramatik, tetapi jari-jarinya mula bergerak mengikut rentak. Nurul terus menyanyi perlahan, seolah-olah dia menyanyi kepada angin. Dan kemudian sesuatu berlaku yang tidak pernah dilihat sesiapa selama berbulan-bulan. Aisyah tersenyum. Ia kecil, hanya gerak isyarat yang malu-malu, tetapi ia nyata. Nurul merasakan sesuatu tersekat di tekaknya, tetapi dia tidak berhenti menyanyi. Dia tidak mahu memecahkan momen itu. Keesokan harinya dia melakukannya lagi dan keesokan harinya, sehingga suatu petang, sambil menyanyikan korus, dia mendengar sesuatu yang sangat perlahan, hampir seperti bisikan. Aisyah mengulangi sepatah perkataan dari lagu itu. Nurul terhenti. Adakah itu hanya imajinasinya? "Awak nak cuba lagi?" tanyanya dengan suara gemetar. Kanak-kanak itu memandangnya tajam dan kali ini lebih jelas menyanyikan satu frasa, tetapi cukup untuk mengubah dunia. Dan apa yang Nurul tidak tahu ialah, pada saat yang sama, Datuk Harith Iskandar baru sahaja pulang lebih awal dari yang dijangka dan mendengar segalanya dari koridor. Datuk Harith Iskandar tidak biasanya pulang awal. Hari itu dia melakukannya secara kebetulan. Sebuah mesyuarat dibatalkan. Sebuah kontrak ditangguhkan. Trafik bergerak lancar secara ajaib. Tiada apa-apa yang luar biasa sehingga dia melangkah masuk ke dalam banglo itu. Pada ketika itulah dia mendengarnya. Sebuah melodi. Impuls pertamanya adalah untuk mengerutkan kening. Musik. Di rumahnya, musik telah hilang sejak kematian Puan Yasmin. Tiada siapa yang berani memainkan lagu. Ia adalah peraturan tidak bertulis. Dia melangkah di koridor dengan kening berkerut tegang dan kemudian dia mendengar suara kecil, rapuh menyanyi. Datuk Harith terhenti sepenuhnya. Beg bimbitnya jatuh dari tangannya dan menghentam marmar dengan bunyi kering yang tidak disedarinya. Tidak mungkin. Jantungnya mula berdegup kencang. Suara itu tidak dapat disalah anggap. Itu Aisyah. Selepas 3 tahun dalam keheningan mutlak, menyanyi. Dia mendekat perlahan-lahan, seolah-olah pergerakan sekecil apapun boleh memecahkan mantera itu. Dari bingkai pintu dia melihat pemandangan yang tidak akan dilupakannya. Nurul sedang duduk di lantai dengan gitar lamanya tersandar di dada. Di hadapannya Aisyah berdiri, bergoyang sedikit, sambil mengulangi frasa terakhir lagu itu dengan kekok kanak-kanak.
Ia tidak sempurna, tidak kuat, tetapi ia adalah suara, dan itu mengubah segalanya. Dato' Harith merasakan sesuatu yang tidak dirasainya sejak pengebumian istrinya. Air mata membakar di matanya. Bagaimana mungkin? Doktor terapi pakar terkenal. Tiada apa-apa yang berjaya dilakukan oleh wanita muda itu dengan pakaian seragam ringkas dan gitar usang secara senyap-senyap. Siapa dia? Aisyah menyanyi lagi. Kali ini lebih jelas. Dan kemudian sesuatu yang lebih kuat berlaku. Kanak-kanak itu memandang Nurul dan ketawa. Ketawa kecil, tidak biasa, berkarat oleh masa, tetapi ketawa akhirnya. Dato' Harith meletakkan tangannya di dada, seolah-olah dia kehabisan nafas. Selama bertahun-tahun dia telah cuba membeli penyelesaian, dan kini dia memahami sesuatu yang memusnahkan. Cinta tidak boleh dibeli. Nurul, tanpa menyadari dia sedang diperhatikan, memeluk kanak-kanak itu perlahan apabila lagu itu selesai. Awak buat dengan hebat, juara, bisiknya. Dato' Harith merasakan sesuatu di dalam dirinya pecah, tetapi bukan kerana kesakitan. Itu adalah ais. Buat kali pertama sejak kematian Puan Yasmin, banglo itu tidak terasa seperti makam, ia terasa hidup. Tetapi apa yang Dato' Harith tidak tahu adalah bahwa keajaiban itu akan membawa akibat, kerana apabila hati kembali berdegup, keinginan juga akan bangun. Dan di mana cahaya lahir, sentiasa ada seseorang yang bersedia untuk memadamkannya. Zafirah tidak biasa dengan apa-apa yang dirampas daripadanya. Anak kepada keluarga berpengaruh di Kuala Lumpur, anggun, bijak mengira, dan dididik dengan sempurna untuk bergerak di kalangan ahli perniagaan dan ahli politik. Dia sentiasa tahu takdirnya, berkahwin dengan lelaki yang berkuasa dan mengukuhkan empayar yang lebih besar. Dan Dato' Harith Iskandar adalah kepingan yang sempurna. Pertunangan mereka tidak lahir dari cinta, ia lahir dari kesesuaian. Selepas kematian Puan Yasmin, keluarga menganggapnya yang terbaik untuk kestabilan emosi dan sosial, perikatan strategik yang disamarkan sebagai sokongan. Tetapi sesuatu sedang berubah. Zafirah menyadarinya pada malam Dato' Harith pulang untuk makan malam lebih awal dari biasa. Dia tidak kelihatan jauh, dia kelihatan berbeza. Ada sesuatu dalam pandangannya, sesuatu yang tidak ada sebelum ini. Awak kelihatan gelisah, komennya sambil meletakkan gelas minumannya di atas meja. Hanya hari yang panjang, jawabnya mengelak daripada memperdalam. Tetapi bukan itu yang menarik perhatian Zafirah. Ia adalah apabila di tengah-tengah makan malam, Aisyah muncul di ruang tamu dan bersenandung. Bunyi itu perlahan, hampir tidak dapat didengar, tetapi cukup. Zafirah menjadi kaku, dia baru sahaja, gumamnya. Dato' Harith tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk, menahan emosi. Zafirah memaksa senyuman. Berita baik, katanya dengan nada terkawal. Tetapi di dalam hatinya, sesuatu menyala. Kerana Aisyah tidak bertindak balas selama bertahun-tahun, dan kini tiba-tiba dia kembali mengeluarkan bunyi. Siapa yang menyebabkan perubahan itu? Dia tidak lama kemudian mengetahuinya. Salah seorang pekerja mengulas hampir dengan penuh semangat bahwa pembantu rumah baru mempunyai tangan ajaib dengan kanak-kanak itu, bahwa sejak Nurul menyanyi di rumah itu, suasananya berbeza. Nama itu bergema di fikiran Zafirah seperti amaran. Nurul, seorang pembantu rumah, orang asing, seorang wanita tanpa keturunan berpengaruh. Namun dia bertanggung jawab atas sesuatu yang dia, tunang masa depan, tidak berjaya lakukan. Malam itu, sementara Dato' Harith memerhatikan anaknya melukis dengan perhatian baru, Zafirah memandangnya dan melihat sesuatu yang sangat membimbangkannya. Kekaguman bukan terhadapnya, tetapi terhadap orang lain. Sejak bila seorang pekerja mempunyai kuasa itu? Zafirah tidak percaya pada kebetulan, dia percaya pada ancaman. Dan apa yang bermula sebagai perubahan mudah pada kanak-kanak itu, mula terasa seperti permulaan kehilangan. Dia tidak akan membiarkannya kerana Zafirah tidak akan kehilangan tempatnya, apatah lagi kepada seseorang yang membersihkan lantai. Sejak petang itu ketika dia mendengar Aisyah menyanyi, Dato' Harith tidak sama lagi. Dia cuba meyakinkan dirinya bahwa semuanya adalah rasa syukur. Hanya itu, penghargaan kepada wanita muda yang telah mencapai sesuatu yang mustahil. Tetapi setiap kali Nurul berjalan di koridor dengan pakaian seragamnya yang ringkas dan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan itu, sesuatu di dalam dirinya bergerak. Dia memerhatikannya tanpa Nurul sedari. Bagaimana dia membongkok setinggi Aisyah untuk bercakap dengannya. Bagaimana dia meraihkan setiap perkataan baru seolah-olah ia adalah harta karun. Bagaimana dia tidak pernah cuba menonjolkan diri, tetapi tetap bersinar. Sejak bila banglo itu terasa lebih hangat, Aisyah tidak lagi berkurung di biliknya. Kini dia turun ke dapur.
melukis di ruang tamu. Dia malah mula mengucapkan ayat lengkap, walaupun masih dengan malu-malu. Setiap perkataan adalah kemenangan senyap. Suatu petang, Dato' Harith mendapati Nurul mengajar Aisyah lagu baru. Burung kecil tiada takut, Nurul menyanyi dengan senyuman. Tiada takut, Aisyah mengulangi dengan lebih yakin. Dato' Harith merasakan sesuatu tersekat di kerongkongnya. Selama bertahun-tahun dia telah mencari penyelesaian di pejabat mewah, di klinik swasta, dalam terapi eksklusif, dan jawabannya sedang duduk di lantai dengan gitar lama dan kasut usang. "Terima kasih," katanya tiba-tiba, memecahkan momen itu. Nurul bangun dengan cepat, menundukkan pandangannya. "Saya hanya melakukan tugas saya, Tuan." Tetapi Dato' Harith tahu itu tidak benar. Itu bukan hanya kerja, itu adalah cinta. Dan disitulah bahaya bermula. Kerana pada hari yang sama, Zafirah tiba tanpa memberitahu. Dia masuk ke banglo itu dengan keanggunan yang menjadi ciri khasnya. Berpakaian sempurna, minyak wangi mahal, senyuman terkawal. Tetapi matanya sentiasa berwaspada. Dia mendengar gelak tawa Aisyah dari koridor. Dan itu bukan gelak tawa kecil, ia jelas, bebas. Zafirah berhenti serta-merta. Dia masuk ke ruang tamu tepat ketika Nurul sedang menghabiskan lagu. Aisyah bertepuk tangan dengan gembira. "Wah, sungguh adegan rumah tangga," kata Zafirah dengan nada tajam. Suasana berubah serta-merta. Nurul mengundur selangkah. Aisyah mengerutkan kening. Dato' Harith merasakan ketegangan. "Saya tidak tahu kita kini menganjurkan konsert di ruang utama," sambung Zafirah, memandang gitar usang itu. "Adakah itu sebahagian daripada perkhidmatan pembersihan?" Nurul menundukkan kepalanya, tetapi menjawab dengan hormat. "Kanak-kanak itu ingin mendengar musik, Puan." Zafirah tersenyum, tetapi bukan senyuman yang mesra. "Sudah tentu, walaupun saya rasa kita harus ingat apa peranan setiap orang di rumah ini." Senyap. Dato' Harith melangkah ke hadapan. "Zafirah, cukuplah." Ia halus, tetapi tegas, dan itu lebih menyakitkan daripada apa-apa perkataan, kerana buat kali pertama Dato' Harith tidak berpihak kepadanya. Aisyah, berpegangan pada kain Nurul, berbisik, "Jangan marahkan dia." Zafirah merasakan tikaman terus ke harga dirinya. Kanak-kanak itu membela pembantu rumah. Itu bukan hanya ancaman emosi, itu adalah pencerobohan. Dan dalam fikiran Zafirah, keputusan dingin mula terbentuk. Jika Nurul adalah sebab perubahan itu, Nurul akan menjadi masalah yang perlu dihapuskan. Dato' Harith belum tahu, tetapi dia bukan sahaja mula mengagumi seorang wanita yang bukan miliknya. Dia sedang memulakan perang senyap, dan peperangan dalam masyarakat elit tidak dimenangi dengan lagu, ia dimenangi dengan memusnahkan reputasi. Dato' Harith mula mengubah tabiat kecil tanpa menyadari. Sebelum ini dia bersarapan sendirian di pejabatnya. Kini dia turun ke dapur secara kebetulan. Pada masa yang sama, Nurul menyediakan buah untuk Aisyah. Dia mengatakan, ia adalah kebetulan, tetapi tidak. Rumah itu tidak lagi terasa seperti museum yang beku dalam masa. Ada gelak tawa lembut, langkah kaki kecil berlari di koridor, lagu-lagu yang melayang di tangga, dan setiap tanda itu mempunyai asal-usul yang jelas, Nurul. Tetapi Dato' Harith tidak mahu mengakui apa yang berlaku. Adakah mungkin untuk merasakan sesuatu lagi selepas mengebumikan cinta hidupnya? Suatu petang, sementara Aisyah tidur siang, Nurul berada di taman menyidai pakaian kecil di ampaian tersendiri yang telah dia sediakan. Angin meniup rambutnya. Cahaya senja menyelimutinya dengan kehangatan yang hampir tidak nyata. Dato' Harith memerhatikannya dari teres. Dia tidak melihat pekerja, dia melihat wanita itu. Seorang wanita muda, sederhana, dengan tangan yang kasar akibat kerja, tetapi dengan kelembutan yang tidak dipelajari di mana-mana university. Seorang wanita yang tidak cuba menarik perhatian sesiapapun dan, namun, sedang melucutkan pertahanannya. "Awak tidak perlu berbuat begitu," katanya sambil turun ke taman. Nurul terkejut. "Maaf Tuan, menggantung pakaian di luar, ada pengering industri." Dia tersenyum kecil. Matahari meninggalkan bau yang lebih enak, dan Aisyah tidur lebih lena apabila pakaiannya berbau udara bersih. Dato' Harith terdiam. Dia tidak pernah memikirkan perkara seperti itu. Dia menyelesaikan masalah dengan wang. Dia dengan perincian. "Bagaimana awak melakukannya?" tanyanya tiba-tiba. "Melakukan apa?" "Menghidupkan dia kembali." Nurul menundukkan pandangannya. "Saya tidak melakukan apa-apa yang istimewa, saya hanya mendengarnya. Kadang-kadang kanak-kanak tidak memerlukan doktor, mereka memerlukan seseorang untuk bersabar dengan mereka." Perkataan itu menusuk dalam. Kesabaran. Dato' Harith telah cuba mempercepatkan proses berduka anaknya, memaksa kemajuan, membeli penyelesaian.
Nurul hanya duduk dan menunggu. Tuan sangat menyayanginya, tambahnya dengan lembut. Itu ketara, tetapi cinta juga memerlukan masa. Keheningan di antara mereka tidak lagi janggal, ia berbeza, lebih dekat, lebih manusiawi. Dato' Harith merasakan sesuatu yang tidak dirasainya selama bertahun-tahun. Ketenangan. Buat kali pertama, seseorang tidak bercakap dengannya sebagai ahli perniagaan yang berkuasa, tetapi sebagai seorang bapa, dan itu menyentuhnya lebih daripada apa-apa pujian. Dari tingkap-tingkat 2, seseorang sedang memerhati. Zafirah datang untuk mencari Dato' Harith untuk membincangkan butiran perkahwinan yang akan berlangsung dalam 6 bulan. Tetapi apa yang dilihatnya bukan perbualan kerja. Dia melihat keakraban. Dia melihat kelembutan. Dia melihat sesuatu yang tidak pernah dilihatnya pada Dato' Harith apabila bersamanya dan dia faham. Bahaya itu bukan hanya hubungan dengan kanak-kanak itu. Ia adalah hubungan dengan lelaki itu. Zafirah tidak naif. Dia tahu membaca pandangan mata. Dan pandangan Dato' Harith tidak lagi kosong. Ia sedang bangun. Malam itu, semasa makan malam formal yang mereka kongsi bertiga, Zafirah bercakap dengan kelembutan palsu. Harith, saya rasa kita harus mempercepatkan tarikh perkahwinan. Tidak baik untuk memanjangkan pertunangan. Nurul, yang sedang menuangkan air pada masa itu, merasakan udara berubah. Aisyah berhenti makan. Dato' Harith tidak menjawab serta-merta. Buat kali pertama dia ragu-ragu dan keraguan itu sudah cukup. Kerana apabila seorang lelaki berkuasa, mula mempersoalkan keputusan yang kelihatan muktamad, itu kerana hatinya sudah memilih jalan lain. Zafirah menggenggam gelasnya dengan kuat. Jika Nurul membawa musik ke rumah itu, dia akan membawa kembali kesunyian. Dan kali ini ia bukan kesunyian yang tidak bersalah. Ia akan menjadi kesunyian yang dipaksakan. Banglo itu huru-hara pada waktu pagi. Ia bukan huru-hara yang bising, ia adalah yang elegan, tetapi beracun. Zafirah telah menganjurkan acara pribadi kecil pada malam sebelumnya. Tiada yang mewah, hanya beberapa rakan berpengaruh. Minuman mahal dan perbualan strategik. Dato' Harith menghadirinya atas dasar tanggung jawab. Nurul tetap di luar lingkungan, menjalankan tugasnya tanpa campur tangan. Tetapi pada keesokan paginya, Zafirah turun dari tangga dengan wajah pucat dan suara yang penuh kemarahan. Barang kemas saya tiada. Komen itu jatuh seperti batu ke dalam air yang tenang. Pak Saleh adalah yang pertama bertindak balas. Puan Zafirah yakin, sangat yakin, rantai zamrud kepunyaan nenek saya telah hilang. Rantai itu bukan sebarang aksesori. Ia adalah barang antik bernilai tinggi dan mempunyai nilai simbolik yang lebih besar. Kaki tangan dikumpulkan di ruang utama. Nurul berada di antara mereka, keliru. Dato' Harith turun beberapa saat kemudian. Apa yang berlaku? Zafirah mendekatinya dengan dramatik yang terkawal. Saya telah dirompak. Senyap. Pandangan mula bertukar. Suasana menjadi berat. Siapa yang mempunyai akses ke bilik persalinan semalam? Tanya Dato' Harith dengan nada tegas. Pak Saleh mengimbas kembali. Kaki tangan biasa tuan dan pembantu rumah baru itu membersihkan koridor tingkat 2. Pandangan perlahan-lahan beralih kepada Nurul. Dia merasakan hentakan tanpa sesiapa menyentuhnya. Saya tidak masuk ke bilik persalinan mana-mana, katanya dengan suara gemetar tetapi bermaruah. Zafirah melangkah ke hadapan. Satu kebetulan yang pelik bahawa rantai itu hilang sebaik sahaja ada orang baru datang, bukan, Harith? Tuduhan itu tidak langsung, ia lebih buruk. Ia ditabur. Aisyah, yang sedang duduk di sofa dengan sebuah buku, mengangkat kepalanya. Tidak, katanya dengan jelas yang tidak dijangka. Semua orang terhenti. Kanak-kanak itu berjalan ke arah Nurul dan memegang tangannya. Dia tidak mencuri. Frasa itu jatuh seperti petir. Dato' Harith merasakan kebanggaan mendalam terhadap ketegasan anaknya, tetapi juga tekanan yang semakin meningkat. Situasinya rumit. Jika dia mengabaikan tuduhan itu, ia akan kelihatan seperti pilih kasih. Jika dia bertindak keras, dia akan memusnahkan sesuatu yang baru sahaja bermula. Zafirah mengambil kesempatan daripada kesunyian itu. Sudah tentu, saya tidak mahu membuat tuduhan tanpa bukti, katanya dengan kemuliaan palsu. Tetapi mungkin yang betul adalah memanggil polis hanya untuk menjelaskan perkara itu. Nurul pucat. Dia tidak mempunyai rekod jenayah, tidak mempunyai pengaruh. Dia datang dari sebuah kampung di mana tuduhan boleh mencemarkan nama baik seluruh keluarga. Tuan, saya tidak akan sekali-kali menyentuh sesuatu yang bukan milik saya, katanya memandang Dato' Harith secara langsung. Tuan boleh memeriksa barang-barang saya. Tuan boleh memeriksa semuanya. Pandangan itu bukan ketakutan, ia adalah kejujuran. Dato' Harith menahannya selama beberapa saat yang terasa seperti keabadian.
Dia boleh mempercayainya lebih daripada tunangnya. Zafirah menyadari keraguan itu dan tersenyum di dalam hatinya. Karena itulah tujuannya, menanam rasa tidak percaya. Polis dipanggil. Pencarian bermula. Jantung Nurul berdegup kencang, tetapi dia tidak menundukkan kepalanya. Aisyah tidak melepaskan tangannya, dan tepat ketika skandal itu nampaknya tidak dapat dielakkan, seorang pekerja keselamatan masuk tergesa-gesa. "Tuan, kami menemui sesuatu." Zafirah berpaling serta-merta. "Di mana?" "Di bilik acara, di bawah meja sisi. Rantai itu ada di sana." Senyap sunyi. Dato' Harith memandang Zafirah. Zafirah memandang ke lantai hanya untuk seketika. Cukup untuk mendedahkan rasa tidak selesa. Anehnya, gumamnya, seseorang pasti mengalihkannya malam tadi, tetapi tiada siapa yang berpikir begitu lagi. Tuduhan itu jelas dan niatnya juga. Nurul tidak menangis, hanya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sesuatu berubah dalam Dato' Harith. Kerana kini dia bukan sahaja mengagumi wanita yang telah menyelamatkan anaknya, kini dia juga menghormati marwahnya di hadapan penghinaan. Dan apabila rasa hormat bercampur dengan rasa syukur, cinta tidak lama lagi akan muncul. Zafirah mengetahuinya pada saat itu. Dia telah menyerang dan gagal, tetapi dia tidak berniat untuk berhenti, kerana dalam dunianya, pertempuran dimenangi dengan keletihan, dan ini baru sahaja bermula. Rumah itu kembali tenang, sekurang-kurangnya pada zahirnya. Polis beredar, kaki tangan kembali ke tugas masing-masing. Zafirah mengurung diri di biliknya dengan alasan yang elegan, tetapi suasana tidak lagi sama. Sesuatu telah retak. Dato' Harith tidak dapat melupakan imej Nurul yang berdiri di tengah-tengah ruang tamu, dituduh secara tidak adil dan masih bermaruah. Malam itu, apabila banglo itu senyap sunyi, dia mengetuk pintu bilik perkhidmatan perlahan-lahan. Nurul membukanya. Matanya merah, tetapi postur tubuhnya tetap teguh. "Boleh saya masuk?" tanyanya. Dia ragu-ragu seketika, kemudian mengangguk. Bilik itu kecil, sebuah katil ringkas, meja sederhana, gitar bersandar di dinding. Tiada kemewahan, tiada kepura-puraan, hanya kejujuran. Dato' Harith berasa aneh di dalam. Ia adalah kali pertama dia memasuki ruang yang begitu sederhana di dalam rumahnya sendiri. "Saya minta maaf atas apa yang berlaku," katanya akhirnya. "Saya tidak sepatutnya membiarkan keadaan berlanjutan sejauh itu." Nurul menundukkan pandangannya. "Saya faham Tuan perlu melindungi tunang Tuan." Perkataan itu memberatkan tunang. Dato' Harith menarik nafas dalam-dalam. "Saya tidak pasti apa yang perlu saya lindungi lagi." Keheningan yang menyusul berbeza daripada semua yang sebelumnya. Ia tidak janggal, ia bertenaga. "Tuan," Nurul memulakan. "Harith," dia membetulkan dengan lembut. Dia mengangkat pandangannya. Perincian kecil itu memecahkan halangan yang tidak kelihatan. "Harith, saya tidak mahu menimbulkan masalah. Jika kehadiran saya mengganggu, saya boleh pergi." Kemungkinan itu menyerangnya dengan lebih kuat daripada apa-apa tuduhan. "Tidak," jawabnya tanpa berfikir. "Aisyah memerlukan awak." Tetapi di dalam hatinya dia tahu ia bukan hanya Aisyah. Dia juga memerlukannya. Ketika mereka menuduh awak, sambungnya. "Saya tidak meragui awak walau sesaat pun." Mata Nurul bersinar. "Itu bermakna lebih daripada yang Tuan bayangkan." Guruh jauh bergemuruh di luar. Hujan mula turun memukul tingkap perlahan-lahan. Suasana menjadi lebih intim. "Mengapa awak masih begitu kuat?" tanyanya. "Sesiapa sahaja di tempat awak pasti akan menangis, menjerit." Dia tersenyum sedih. "Kerana saya belajar bahawa apabila seseorang miskin, dia tidak mampu kehilangan marwah." Frasa itu menembusinya. Dato' Harith melangkah lebih dekat, terlalu dekat. Dia dapat mencium bau wangiannya yang ringkas. Ia tidak mahal, tidak canggih, tetapi ia hangat, nyata. Buat kali pertama dalam beberapa tahun, jantungnya berdegup dengan gugup. "Nurul, sejak awak tiba, rumah ini kembali bernafas." Dia menahan pandangannya dan pada saat itu, tiada lagi ahli perniagaan atau pekerja. Hanya 2 orang yang terluka mencari ketenangan. Dato' Harith mengangkat tangannya perlahan. Ragu-ragu hanya sesaat sebelum mengalihkan sehelai rambut dari wajahnya. Gerak isyarat itu lembut, penuh hormat, tetapi syarat dengan makna. Nurul menutup matanya seketika, dan dunia seolah-olah terhenti sehingga sebuah bunyi mengganggu segalanya. Bunyi kertakan yang perlahan di koridor. Kedua-duanya berpaling ke arah pintu. Tiada sesiapa yang kelihatan, tetapi seseorang telah berada di sana. Dan seseorang itu tidak berfikir untuk membiarkan cerita itu bergerak dengan begitu mudah, kerana apabila cinta mula diisytiharkan, kebencian juga menjadi lebih berbahaya. Ya, ada seseorang di koridor, dan itu bukan kebetulan. Zafirah tidak percaya pada kebetulan.
Dia percaya pada pengawasan. Dia telah menyadari jarak Dato' Harith, cara dia mengelak bercakap tentang perkahwinan, cara pandangannya mencari Nurul, walaupun dia berpura-pura tidak berbuat demikian. Jadi malam itu dia memutuskan untuk mengesahkan apa yang sudah disyaki, dan dia melihatnya. Dia tidak mendengar setiap perkataan, tetapi dia melihat cukup keakraban, ketegangan, cara Dato' Harith menyebut namanya. Itu sudah cukup. Zafirah tidak menjerit, tidak membuat kekecohan. Itu bukan gayanya. Dia tersenyum dan mula berfikir, kerana memusnahkan seseorang tidak selalu memerlukan skandal segera. Kadang-kadang ia dilakukan dengan ketepatan pembedahan. Keesokan paginya, Zafirah menghubungi orang kepercayaannya, seorang lelaki yang biasa menyelesaikan masalah secara diam-diam. Saya perlukan maklumat tentang seseorang, katanya dengan suara lembut. Nurul binti Mansur berasal dari sebuah kampung kecil. Saya ingin tahu segalanya. Keluarga, hutang, masa lalu, segalanya. Jika dia tidak menemui kesilapan, dia akan menciptanya. Sementara itu, di Banglo, Dato' Harith kelihatan lebih bertekad daripada sebelumnya. Dia bersarapan dengan Aisyah dan Nurul di meja yang sama. Mereka ketawa. Kanak-kanak itu menceritakan mimpinya, sesuatu yang tidak terfikirkan beberapa bulan yang lalu, tetapi Zafirah memerhati. Dan apabila seorang wanita berkuasa berasa digantikan, dia tidak bersaing, dia menyerang. 2 hari kemudian, serangan itu tiba. Seorang lelaki berpakaian sut gelap muncul di pintu. Dia berkata dia mewakili sebuah institusi keuangan tempatan dari kampung Nurul. Kami datang untuk hutang Bapak Cik Nurul yang tertunggak, maklumnya dengan nada tegas. Jika tidak dijelaskan dalam 72 jam, kami akan mengambil tindakan undang-undang. Nurul terkejut. Tidak mungkin. Kami sedang membayar secara ansuran. Lelaki itu menunjukkan dokumen, faedah terkumpul, penalti, jumlah yang mustahil. Dato' Harith mengerutkan kening. Mengapa mereka datang sehingga ke sini? Kami dimaklumkan bahawa Cik Nurul kini bekerja di sebuah kediaman mewah. Kami menganggap dia boleh menjawab. Penghinaan itu halus, tetapi kejam. Nurul merasakan tanah runtuh di bawah kakinya. Maklumat itu tidak umum. Seseorang telah mencarinya, seseorang telah menghantarnya. Pada petang yang sama, dia menerima satu lagi tamparan panggilan dari hospital kampung. Ayahnya telah bertambah teruk. Dia memerlukan prosedur segera, wang yang tidak dimilikinya. Dato' Harith, apabila mengetahuinya, bertindak tanpa ragu-ragu. Saya akan menanggung perbelanjaan itu, katanya dengan tegas. Nurul menggelengkan kepala, air mata tertahan. Saya tidak boleh menerimanya. Ini bukan sedekah, ini bantuan. Dan awak membantu anak saya ketika tiada orang lain yang mampu. Tetapi menerima bermakna sesuatu yang lebih. Bermakna kebergantungan. Dan Zafirah mengetahuinya. Dari biliknya, memerhati setiap pergerakan, dia faham bahawa rancangan itu berfungsi. Tekanan keuangan, kelemahan emosi, potensi skandal. Jika Nurul menerima wang itu, dia akan dituduh sebagai oportunis. Jika dia menolaknya, dia akan kehilangan ayahnya. Ia adalah permainan yang sempurna, atau begitulah dia fikir. Kerana Zafirah melupakan sesuatu yang asas. Nurul tidak lemah, dan Dato' Harith bukan lagi lelaki dingin yang hanya melindungi nama keluarganya. Malam itu Nurul membuat keputusan. Dia tidak akan lari, tidak akan pergi, tetapi dia juga tidak akan membiarkan dirinya dibeli. Dan apabila seorang wanita yang rendah diri memutuskan untuk mempertahankan apa yang sedikit dimilikinya, dia boleh menjadi lebih berbahaya daripada mana-mana jutawan. Apa yang Zafirah tidak bayangkan ialah permainannya sendiri akan berbalik melawannya. Nurul tidak tidur malam itu. Panggilan dari hospital terus berulang di kepalanya seperti gema yang kejam. Ayahnya memerlukan prosedur itu secepat mungkin. Angka-angkanya mustahil, tempoh masanya tidak adil, dan harga dirinya berat. Pada waktu subuh, dia telah membuat keputusan. Dia turun ke dapur dengan beg kecil yang dibawanya pada hari pertama, yang sama, seolah-olah takdir menutup lingkaran. Dato' Harith menemuinya di sana. Saya akan pulang ke kampung, katanya tanpa berkias. Ayah saya sakit tenat. Dia tidak meminta bantuan, tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya bercakap seperti seseorang yang terbiasa menghadapi badai sendirian. Dato' Harith memerhatikannya dalam diam. Ketegasan itu menyentuh hatinya dan membuatnya putus asa pada masa yang sama. Saya akan hantar awak, jawabnya. Tidak perlu. Tidak boleh dirunding. Ia bukan nada ahli perniagaan. Ia adalah nada seorang lelaki yang tidak lagi sanggup berdiam diri. Aisyah muncul di pintu dengan rambut kusut dan mata yang masih mengantuk. Awak nak pergi? Tanyanya. Dan suaranya bukan lagi suara kanak-kanak yang hancur. Nurul membongkok untuk memeluknya. Hanya beberapa hari, Putri.
Kanak-kanak itu menggelengkan kepala dan memeluk lebih erat. Jangan pergi sendirian. Dan frasa kecil itu memutuskan segalanya. Beberapa jam kemudian, Dato' Harith memandu di jalan-jalan yang tidak pernah dilaluinya. Mereka meninggalkan bandar yang elegan, bangunan kaca, jalan raya yang luas, asfalt menjadi tidak rata, kemudian tanah, kemudian debu. Nurul memandang keluar tingkap dalam diam. Dia tidak malu, juga tidak bangga, hanya fokus. Awak tidak perlu melakukan ini, bisiknya selepas seketika. Ya, saya perlu melakukannya. Dia memandangnya, tidak bertanya lagi. Apabila mereka tiba, kontrasnya sangat ketara. Rumah-rumah rendah, dinding tidak dicat, jiran-jiran yang menyapa dengan rasa ingin tahu. Tiada tanda-tanda kemewahan yang Dato' Harith anggap biasa sepanjang hidupnya. Namun, ada sesuatu yang berbeza. Orang ramai mengenali nama antara satu sama lain. Mereka saling membantu tanpa kamera. Mereka memandang mata antara satu sama lain. Mereka masuk ke rumah kecil Nurul. Ayahnya berada di atas katil yang ringkas, lebih kurus daripada yang Dato' Harith jangkakan, tetapi matanya tegas, bangga. "Ayah," bisik Nurul. Lelaki itu memegang tangannya, kemudian memandang Dato' Harith, bukan dengan rasa tidak percaya, tetapi dengan penilaian. "Terima kasih kerana membawanya pulang," katanya dengan suara lemah tetapi jelas. Dia tidak meminta wang, tidak meminta penjelasan, hanya menahan pandangan. Dan Dato' Harith memahami sesuatu pada saat itu. Keluarga ini tidak memerlukan simpati, mereka memerlukan rasa hormat. Doktor kampung menjelaskan prosedur itu dengan ringkas. Tiada teknologi canggih, tiada kemewahan hospital, hanya keadaan mendesak. Dato' Harith keluar sebentar ke halaman, mengeluarkan teleponnya, membuat 2 panggilan, tetapi kali ini berbeza. Dia tidak bercakap sebagai hartawan, dia bercakap sebagai seorang lelaki. Dia membayar prosedur itu atas nama Nurul, tanpa pemindahan yang kelihatan dari syarikatnya, tanpa publicity, tanpa syarat. Apabila dia kembali, dia memandangnya seolah-olah dia sudah tahu. "Saya tidak mahu awak merasakan saya membeli awak," katanya sebelum Nurul bercakap. "Saya hanya membalas sesuatu yang awak berikan kepada saya." "Dan apa yang saya berikan kepada Tuan?" tanyanya dengan suara gemetar. "Harapan." Prosedur itu dilakukan pada petang yang sama di sebuah klinik sederhana di bandar berdekatan. Nurul tidak melepaskan tangan ayahnya walau sesaat pun. Dato' Harith kekal di ruang menunggu memikirkan banglo yang dingin. Gelak tawa Aisyah yang baru-baru ini, pandangan Nurul ketika dia mempertahankan marwahnya. Buat kali pertama dalam beberapa tahun dia tidak memikirkan kontrak, dia memikirkan keluarga. Beberapa jam kemudian, dokter keluar. Berjaya. Kini bergantung kepada rehat. Nurul menangis, bukan secara diam-diam, bukan tertahan, tetapi air mata yang nyata. Dan Dato' Harith memeluknya bukan sebagai bos, bukan sebagai penyumbang, tetapi sebagai seseorang yang tidak dapat membayangkan hidupnya tanpanya lagi. Malam itu mereka duduk di halaman rumah kampung. Langit dipenuhi bintang-bintang yang tidak pernah kelihatan di bandar. Nurul mengeluarkan gitarnya, memainkan melodi lembut, bukan untuk menarik perhatian, tetapi untuk berterima kasih. Dato' Harith memerhatikannya di bawah cahaya yang redup, dan dia tahu, cinta tidak datang dengan bunga api. Ia datang perlahan-lahan, dengan kesabaran, dengan marwah, dengan musik, dan dia memahami sesuatu yang akan mengubah segala-galanya selepas itu. Jika dia ingin melindungi apa yang mereka bina, dia perlu berhadapan dengan sesiapa yang cuba memusnahkannya, kerana apabila kembali ke Kuala Lumpur, tiada apa-apa yang akan sama lagi. Kepulangan ke Kuala Lumpur tidak tenang. Perjalanan pulang dipenuhi dengan kesunyian yang tidak lagi janggal, tetapi muktamad. Nurul memandang ke kaki langit. Dato' Harith memandu dengan fikiran yang jelas buat kali pertama dalam beberapa tahun. Bukan hanya cinta yang dia rasakan, ia adalah kepastian. Apabila tiba di banglo, sesuatu terasa berbeza, terlalu teratur, terlalu senyap. Pak Saleh, pembantu rumah, menyambutnya dengan ekspresi yang tidak dapat disembunyikannya. "Tuan, kita perlu bercakap." Dato' Harith meletakkan beg bimbitnya di lantai. "Mari kita masuk ke pejabat." Pak Saleh menutup pintu dengan berhati-hati. "Bukan tugas saya untuk campur tangan dalam hal pribadi, tetapi apa yang berlaku dengan hutang Cik Nurul bukan kebetulan." Nurul merasakan kesejukan. Dato' Harith tidak berkedip. "Jelaskan." Sehari sebelum pemungut hutang itu datang, Cik Zafirah menerima seorang lelaki di bilik pribadi. Saya sendiri yang mengumumkannya. Kemudian saya melihatnya keluar dengan dokumen di tangan. Senyap, padat, tidak dapat disangkal. Nurul menundukkan pandangannya, tetapi bukan kerana malu, kerana pengesahan. Dato' Harith menggenggam penumbuknya. Itu bukan hanya cemburu,
bukan hanya harga diri yang terluka, itu adalah manipulasi, dan itu dalam dunianya tidak dapat dimaafkan. Dia menaiki tangga tanpa mengumumkan diri. Dia mendapati Zafirah di bilik persalinan sedang mencuba gaun baru. Dia memandang cermin sebelum bercakap. Awak pulang awal. Awak memanipulasi hutang Nurul. Tanpa berkias, tanpa berbasa-basi. Zafirah menahan pantulannya beberapa saat lagi sebelum berpaling perlahan-lahan. Saya sudah beri amaran kepada awak bahwa wanita itu akan membawa masalah. Jangan jawab dengan mengelak. Apa yang awak mahu saya lakukan, Harith? Suaranya kehilangan kemanisan yang dilatih. Tinggal diam, sementara seorang pekerja mencuri pertimbangan awak. Dia melangkah ke hadapan. Dia tidak mencuri apa-apa dari saya. Dia menjauhkan awak dari kedudukan awak, dari nama keluarga awak, dari dunia awak. Dunia saya, jawabnya dengan tenang yang berbahaya. Berhenti mempunyai makna 3 tahun yang lalu. Zafirah memandangnya buat kali pertama tanpa topeng. Awak akan merosakkan reputasi awak kerana seorang wanita tanpa keturunan. Dia bukan tanpa keturunan, dia tanpa wang. Dan ada perbezaan yang besar. Frasa itu adalah tamparan yang elegan. Zafirah ketawa tidak percaya. Jangan naif, masyarakat tidak memaafkan keputusan seperti itu. Kalau begitu jangan maafkan saya. Senyap, ketegangan hampir kelihatan. Saya akan batalkan perkahwinan, katanya akhirnya. Gaun itu jatuh dari tangan Zafirah. Awak tidak boleh lakukan ini kepada saya. Saya tidak boleh berkahwin dengan seseorang yang cuba memusnahkan orang yang menyelamatkan anak saya. Zafirah mendekat, terdesak buat kali pertama. Awak fikir dia cintakan awak, dia cintakan apa yang awak wakili. Dato' Harith menahannya dengan pandangan yang tegas. Dia adalah satu-satunya yang tidak melihat apa yang saya wakili. Dia melihat siapa saya. Itu adalah kekalahan muktamad. Malam itu pengumuman itu rasmi. Keluarga berpengaruh mengetahui. Khabar angin mula tersebar, panggilan tidak lama kemudian tiba. Dato' Harith tidak menjawab mana-mana. Nurul, sebaliknya, merasakan beban itu. Ini terlalu besar, bisiknya di dapur. Saya tidak mahu menjadi punca perang tuan. Awak bukan punca, jawabnya. Awak adalah sebabnya. Tetapi walaupun pertunangan itu dibatalkan, kerusakan sosial sudah berlaku. Komen-komen di majelis makan malam pribadi, jemputan yang tidak lagi tiba, pandangan yang berubah. Zafirah tidak membuat skandal awam, dia melakukan sesuatu yang lebih buruk. Dia menjatuhkan sindiran. Dato' Harith hilang akal. Seorang pembantu rumah oportunis, krisis emosi yang tidak dikendalikan dengan baik. Tekanan mula mengelilingi banglo itu seperti kabus. Dan pada ketika itulah Nurul memahami sesuatu yang menyakitkan. Ia bukan hanya tentang cinta, ia adalah tentang rintangan. Kerana mencintai seorang lelaki yang berkuasa bukan cabaran. Cabarannya adalah untuk menahan dunia yang datang bersamanya. Malam itu, sementara Aisyah tidur memeluk patung kesayangannya, Nurul memerhatikan rumah itu dalam diam. Dia telah mengembalikan suara kepada kanak-kanak itu. Dia telah mengembalikan harapan kepada lelaki itu. Tetapi, mungkin harganya akan terlalu tinggi. Dan dalam hatinya mula terbentuk keputusan, satu yang akan memecahkan lebih daripada apa-apa tuduhan. Kabar angin bermula sebagai bisikan, dan dalam beberapa hari ia menjadi gema yang berterusan. Dalam mesyuarat perniagaan, Dato' Harith menyedari pandangan, komen yang disamarkan sebagai kebimbangan, nasihat yang tidak diminta oleh sesiapapun. Tidak bijak mencampur-adukkan emosi dengan reputasi. Anak awak memerlukan kestabilan, bukan skandal. Masyarakat memerhati Harith. Tetapi buat kali pertama dalam hidupnya dia tidak takut kehilangan kontrak. Dia takut kehilangan Nurul. Namun, Nurul pula takut akan sesuatu. Dia takut menjadi alasan mengapa Aisyah akan menderita lagi. Suatu petang, ketika membantu kanak-kanak itu mewarna di taman, dia tanpa sengaja mendengar perbualan antara dua pekerja baru yang diupah atas cadangan luar. Dengar cerita, dia akan dipecat tak lama lagi. Sudah terang lagi bersuluh. Wanita jenis itu selalu cuba naik taraf. Kata-kata itu tidak keras, tetapi ia adalah racun. Nurul berpura-pura tidak mendengar. Aisyah mengangkat kepalanya. Apa itu naik taraf? Nurul memaksa senyuman. Tiada apa-apa yang penting, Putri, tetapi ia penting. Malam itu, Dato' Harith menemuinya di teres memandang lampu-lampu jauh di bandar. Awak jauh, katanya. Saya sedang berfikir. Jangan buat sendirian. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dunia tuan besar, Harith, berkuasa, menuntut. Saya tidak tergolong di dalamnya. Saya tidak mahu awak tergolong dalam dunia itu. Saya mahu awak berada di dunia saya. Sama saja. Senyap. Dia melangkah lebih dekat. Saya tidak akan melepaskan awak kerana komen-komen.
Ia bukan komen, jawabnya dengan suara tegas. Ia adalah akibat. Hari ini mereka bercakap tentang saya. Esok mereka akan bercakap tentang Aisyah. Itu menghentikannya. Nurul memandangnya tepat di mata. Saya boleh menanggung mereka memanggil saya mata duitan. Saya boleh menanggung mereka mempersoalkan masa lalu saya. Tetapi saya tidak boleh membenarkan anak tuan merasa disisihkan lagi kerana salah saya. Kesakitan dalam suara itu bukan dramatik. Ia adalah kebenaran. Awak bukan salah, bisiknya. Tidak, tetapi saya adalah konflik. Dan pada ketika itulah dia mengatakan, apa yang paling sukar? Saya akan pergi. Perkataan itu jatuh seperti pukulan tumpul. Tidak, jawab Dato' Harith serta-merta. Ya, kerana jika saya tinggal, Tuan akan sentiasa memilih saya berbanding dunia, dan itu akan memenatkan Tuan. Dan suatu hari nanti, Tuan akan memandang saya dengan rasa dendam. Tidak akan pernah. Tuan berkata begitu sekarang. Dia mengundur selangkah. Saya cintakan Tuan. Dia mengaku akhirnya dengan air mata yang tidak disembunyikan. Tetapi cinta juga tahu bila untuk berundur. Pengakuan itu memecahkan halangan terakhir. Dato' Harith memegang bahunya. Jangan selamatkan saya dengan kehilangan diri awak. Tetapi Nurul sudah membuat keputusan. Pada awal pagi itu dia mengemas bagnya. Dia tidak membangunkan Aisyah. Dia tidak mahu melihatnya menangis. Hanya meninggalkan surat di atas meja Dato' Harith. Apabila dia bangun dan menemuinya kosong, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Surat itu ringkas. Terima kasih kerana mengajar saya bahawa cinta boleh wujud walaupun di rumah Ais, tetapi anak tuan memerlukan kedamaian lebih daripada nafsu, dan saya perlu pergi sebelum dunia mengubah saya menjadi sesuatu yang bukan saya. Dato' Harith berlari menuruni tangga, terlambat. Banglo itu kembali senyap, tetapi bukan kesunyian dingin masa lalu. Ini adalah kesunyian kehilangan yang disedari. Aisyah bangun dan mencari Nurul. Di mana dia? Dato' Harith tidak tahu apa yang hendak dijawab. Petang itu, kanak-kanak itu tidak menyanyi, tidak ketawa, tidak banyak bercakap, dan pada ketika itulah dia memahami pelajaran yang paling sukar. Melindungi seseorang tidak selalu bermakna melepaskannya, kadang-kadang bermakna berjuang untuknya, walaupun seluruh dunia memandang serong kepada awak. Dato' Harith masuk ke pejabat, memandang lukisan, kontrak, simbol kuasa yang telah dia kumpulkan sepanjang hidupnya. Apa gunanya sekarang? Dia mengambil teleponnya, membatalkan 2 mesyuarat, mengabaikan 3 panggilan, dan membuat keputusan yang akan mengubah penghujung cerita. Dia tidak akan membiarkan Nurul berkorban sendirian. Kerana kali ini dia tidak akan berdiam diri melihat cinta pergi kerana ketakutan. Kali ini dia akan memilih. Dan apabila seorang lelaki yang sentiasa memilih kuasa memutuskan untuk memilih hati, tiada apa-apa yang akan sama lagi. Dato' Harith tidak memberitahu sesiapa. Dia tidak memanggil pemandunya, tidak menyediakan ucapan, tidak meminta nasihat. Dia hanya mengambil kunci kereta dan keluar sebelum ketakutan dapat meyakinkannya untuk tinggal. Jalan ke kampung tidak lagi terasa jauh. Kali ini ia bukan wilayah yang tidak dikenali. Ia adalah tempat di mana dia memahami apa yang benar-benar penting. Semasa memandu, kata-kata dari surat Nurul berulang di fikirannya. Anak tuan memerlukan kedamaian lebih daripada nafsu. Dia silap. Aisyah tidak memerlukan kedamaian yang kosong. Dia memerlukan cinta yang berani. Apabila tiba di kampung, dia tidak terus ke rumah. Dia bertanya tentang Nurul. Seorang jiran menunjuk ke arah dataran. Dia sedang mengajar musik kepada kanak-kanak. Itu membuatnya tersenyum. Dia menemuinya di bawah bayangan pokok besar dikelilingi oleh kanak-kanak kecil yang duduk di tanah. Gitarnya diletakkan di atas pangkuannya. Dia menyanyikan lagu mudah dan kanak-kanak itu mengulangi sambil ketawa. Tiada kesedihan di wajahnya, ada cahaya. Tetapi apabila dia mengangkat pandangannya dan melihat Dato' Harith, dunia seolah-olah terhenti. Lagu itu terhenti di bibirnya. Kanak-kanak mula berbisik. Dato' Harith berjalan ke arahnya tanpa melihat sekeliling, tanpa mengira akibat. Saya minta tuan jangan datang, kata Nurul perlahan apabila dia berdiri di hadapannya. Dan saya minta awak jangan pergi. Senyap. Kanak-kanak memerhati dengan rasa ingin tahu. Tuan tidak boleh menyelesaikan ini dengan dorongan, tambahnya. Saya tidak datang untuk menyelesaikan apa-apa. Saya datang untuk memberitahu awak bahawa saya silap. Dia mengerutkan kening. Silap tentang apa? Kerana membiarkan awak menanggung keputusan itu sendirian. Saya fikir melindungi awak adalah menghormati pengorbanan awak, tetapi yang saya lakukan hanyalah menunjukkan kepada awak bahawa dunia masih berkuasa ke atas saya. Nurul memandangnya dengan jantung berdegup kencang. Harith. Dia menarik nafas dalam-dalam.
Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sepanjang hidupnya. Dia berlutut di hadapannya, bukan untuk tontonan, tetapi atas keyakinan. Bisikan bergema di dataran. Saya tidak memerlukan wanita dari keturunan saya, katanya dengan suara yang jelas. Saya memerlukan wanita yang mengembalikan suara kepada anak saya dan kehidupan kepada rumah saya. Nurul merasakan kakinya menggigil. Saya tidak boleh memberi Tuan ketenangan sosial, sambungnya. Saya tidak boleh berjanji bahwa tidak akan ada kritikan, tetapi saya boleh berjanji bahwa awak tidak akan sekali-kali menghadapi sesuatu sendirian lagi. Matanya basah. Bukan kerana kelemahan, kerana kebenaran. Saya cintakan awak Nurul. Bukan kerana apa yang awak lakukan untuk Aisyah, bukan kerana apa yang awak wakili. Saya cintakan awak kerana siapa awak apabila tiada siapa yang memerhati. Keheningan adalah mutlak. Seluruh kampung seolah-olah menahan nafas. Nurul memikirkan banglo, pandangan, khabar angin, kanak-kanak yang kembali menyanyi. Dia juga memikirkan ayahnya yang telah mengajarnya bahawa maruah bukanlah melarikan diri, ia adalah memilih dengan berani. Dan jika dunia tidak menerima kita? Tanyanya, maka kita akan membina yang baru. Frasa itu memecahkan halangan terakhir. Nurul menjatuhkan gitarnya ke tepi, berlutut di hadapannya, dan menciumnya. Ia bukan ciuman cerita dongeng yang sempurna. Ia adalah ciuman dengan air mata, dengan ketakutan, dengan keputusan. Kanak-kanak bertepuk tangan tanpa memahami sepenuhnya, tetapi merasakan emosi itu. Pada ketika itu, sebuah kereta berhenti di pintu masuk kampung. Aisyah turun berlari. Nurul, kanak-kanak itu meluru ke dalam pelukannya. Jangan pergi lagi. Nurul memeluknya erat, memandang Dato' Harith, dan dia tahu bahwa ia bukan lagi hanya kisah cinta antara dua orang dewasa. Ia adalah sebuah keluarga yang telah memilih untuk berjuang. Dato' Harith berdiri dan memegang tangan kedua-duanya. Dia tidak mengalahkan masyarakat, dia berhenti hidup untuk masyarakat dan itulah kemenangan sebenar. Banglo itu tidak lagi sama. Bukan kerana perabotnya ditukar, bukan kerana ada hiasan baru, tetapi kerana kesunyian tidak lagi menguasai dinding-dinding. Dato' Harith tidak menganjurkan perkahwinan yang mewah. Tiada majalah, tiada senarai eksklusif, tiada perikatan strategik, ada sesuatu yang jauh lebih penting, kebenaran. Majlis itu diadakan di halaman belakang rumah, di bawah pokok yang sama, di mana Aisyah telah mengucapkan perkataan pertamanya semula selepas trauma. Tempat itu mempunyai sejarah, mempunyai makna. Nurul tidak memakai gaun berjenama, dia memakai gaun ringkas, putih, elegan, tanpa kepura-puraan, rambutnya dilepaskan, senyumannya jujur. Dato' Harith juga tidak memakai sut yang biasa dipakainya, hanya sut klasik, tanpa keangkuhan, tanpa perisai sosial. Tetamu sedikit. Ayah Nurul, yang sudah pulih, berada di barisan hadapan dengan dada yang tegak, bangga. Aisyah memegang gitar lama. Ya, yang sama, yang memulakan segalanya. Apabila tiba masanya untuk ikrar, Dato' Harith tidak membaca apa-apa yang disediakan oleh penasihat. Dia bercakap dari hati. Saya menghabiskan bertahun-tahun mempercayai bahawa kuasa bermakna mengawal segalanya, tetapi saya belajar bahawa kuasa sebenar adalah membiarkan diri berubah. Dan awak mengubah saya. Nurul menahan pandangannya. Saya membesar dengan berfikir bahawa saya harus menerima apa sahaja yang diberikan oleh kehidupan tanpa meminta lebih. Tetapi dengan Tuan saya belajar bahawa saya juga boleh memilih dan saya memilih Tuan. Ia bukan deklarasi yang bising. Ia tegas. Apabila Aisyah mula memainkan gitar dengan bantuan Nurul, emosi tidak dapat dielakkan. Kanak-kanak itu menyanyi dengan jelas, yakin, gembira. Suara yang suatu hari hilang, kini memenuhi taman. Dato' Harith menutup matanya seketika. Dia teringat petang itu ketika dia mendengar nyanyian dari koridor. Dia teringat beg bimbit jatuh ke lantai. Dia teringat ais pecah, dan dia memahami sepenuhnya soalan yang telah menemaninya sejak awal. Apa gunanya memiliki dunia di bawah kaki awak jika rumah awak kosong tanpa cinta? Dia mempunyai jutaan, dia mempunyai syarikat, dia mempunyai prestige. Tetapi tiada satu pun daripada perkara itu yang berjaya dilakukan oleh seorang wanita rendah diri dengan gitar lama kerana dia mempunyai wang, tetapi dia mempunyai melodi yang membuka hatinya dan dia memilih melodi itu. Dengan masa, khabar angin reda, mereka yang mengkritik letih, mereka yang memerhati faham. Masyarakat sentiasa mencari topik baru untuk berbisik, tetapi kebahagiaan sejati tidak memerlukan persetujuan. Banglo itu berhenti menjadi istana ais. Ia menjadi rumah, dengan gelak tawa, dengan muzik, dengan perbalahan kecil dan pelukan panjang. Dan setiap kali Dato' Harith pulang dari kerja,
Dia tidak lagi merasakan beban empayar, dia merasakan kehangatan keluarganya. Karena cinta tidak memahami kelas sosial, ia memahami keberanian. Dan kadang-kadang orang yang nampaknya datang untuk membersihkan rumah awak adalah orang yang datang untuk membersihkan jiwa awak. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jika Anda pernah ragu-ragu antara harga diri dan cinta, jika Anda percaya bahwa wang boleh membeli segalanya, dan mendapati bahwa ia tidak begitu, ingatlah ini. Kekayaan terbesar bukanlah pada apa yang Anda miliki. Ia adalah pada siapa yang berjaya mengembalikan kehidupan kepada Anda apabila Anda fikir semuanya telah hilang. Dan kini kami ingin mendengar daripada Anda. Beritahu kami dalam komen dari mana Anda mendengar saluran ini, dari bandar atau negara mana Anda menemani kami hari ini. Kami suka mengetahui sejauh mana kisah-kisah ini sampai, dan jika Anda percaya bahwa cinta yang berani masih wujud, langgan saluran ini. Aktifkan pemberitahuan dan sertai kami dalam kisah seterusnya yang boleh mengubah hati Anda, karena mungkin melodi seterusnya sedang menunggu Anda.